Assalamualaikum guys, dah hampir sebulan aku buat video dan hari ini adalah berita yang paling menarik aku rasa untuk diulas oleh rakyat Malaysia. Ini tajuk dia hari ini ialah kepentingan 33 juta rakyat akan jadi kepentingan saya, bukan 222 wakil rakyat, kata Sultan Ibrahim Iskandar, Sultan Johor, yang bakal jadi agung kita tak lama lagi. Dah jadi pun sebenarnya, tunggu ditabalkan saja. Sultan Ibrahim hari ini bertitah, keutamaan baginda bukan untuk menjaga kepentingan 222 wakil rakyat, namun sebaliknya 33 juta rakyat Malaysia akan menjadi kepentingan dan keutamaan baginda. Dia kata tadi, saya merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu semasa di Pasir Gudang, iaitu virus perpecahan. Virus ini berpunca daripada pimpinan politik yang sanggup berbalah, caci mencaci, menabur fitnah, dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Ini yang dah banyak kali disebut. Dan sebenarnya perpecahan politik ini bukan baru sekali. Banyak kali, cuma ia menjadi besar bila sesebuah politik itu berpecah, parti berpecah, membentuk parti baru. Dan parti baru lagi, seperti PAS. Kemudian tak lama, kemudian 298 bermula lagi, Anwar dengan PKR. Kemudian tak lama lagi jadi bersatu dengan Muhyiddin Yassin. Dan aku dapat rasakan 10 tahun kebelakangan ini adalah yang paling melampau. Kenapa? Sebab semakin hari keperluan ahli politik untuk menjadi kaya itu sangat-sangat terdesak. Dan mereka menjadikan politik sebagai medan ataupun menjadikan sebagai sebuah peluang kerjaya yang menjanjikan pulangan yang sangat besar. Dalam politik ni, kalau jadi wakil rakyat, gaji pun dah banyak. Apalagi jadi ahli parlimen, jadi adun, kemudian menjadi esko, menjadi macam-macam lah dalam politik ni. Kedudukan ini memberikan implikasi sebenarnya kalau mereka tak dapat. Jadi apabila mereka dapat, mereka jadi kaya, menyamun dan sebagainya. Jangan membohong. Ada banyak perkara yang kita boleh sebut. Tapi kalau dikira-kira hari ini, taklah semua, tapi mereka tak dapat ruang. Aku bagi contoh lah, walaupun ruang tu sempit, tapi alhamdulillah dia berjalan mengikut flow. Kalau orang kata hari ni Tengku Zafrul yang pernah jadi Menteri Keuangan satu masa dulu, nak jadi ahli politik kerana nak jadi kaya, aku tak rasa begitu. Bukanlah aku kata aku pandai, dan aku sebenarnya taklah kata kenal Zafrul ni, tapi aku pernah bersama sekejap lah dengan dia. Dan dia kalah di Parlimen Kuala Selangor baru-baru ni, dan tak dapat tempat sebagai adun. Tapi masih lagi menjadi menteri, hari ni Menteri MITI, sebelumnya Menteri Keuangan. Tapi aku tak rasa dia nak jadi kaya sebab dia memang kaya. Jadi dia ahli politik yang masuk ke dalam politik yang dah ada satu bekalan, iaitu tidak perlulah nak menjadi ahli politik jahat yang nak merompak harta rakyat. Aku bukan nak backup Zafrul, tapi aku cakap benda betul lah. Kalau kita tengok, mungkin antara yang pernah kita sebut, Najib memang dah kaya, tapi hari ini dia disumbat ke penjara dengan kononnya alasan rasuah seorang Perdana Menteri yang baik sebenarnya, yang dikaitkan dengan rasuah yang mungkin aku nak sentuh di sini seperti yang tuanku sebut, dulu yang Mulia tuanku sebut sebagai memfitnah. Dan pada orang lain, kalau tak suka apa aku cakap, terpulang. Tapi fitnah terhadap Najib ini melampau. Seorang Perdana Menteri yang begitu committed menjaga negara, yang mempunyai idea, yang mempunyai visi masa depan yang begitu baik. Satu masa dia nak buat kereta api laju, bawa barang je. Tapi disekat oleh pembangkang. Hari ni Thailand nak banner floating bridge, satu jambatan, ya mungkin dulu nak tebuk
tebuk nak jadi terusan, mungkin kos besar atau mungkin ada implikasi lain. Mungkin selatan Thailand boleh menuntut autonomi wilayahnya kerana pembahagian sepadan. Itu tak apalah, politik nanti kita cerita kemudian lah. Tapi hari ini visi dan misi Najib itu terkubur oleh kejahatan pemimpin-pemimpin yang fitnah. Kononnya jumlah-jumlah sebagian jumlah ini digunakan untuk rasuah. Tetapi sebenarnya macam kita tengok di Sabah, Pen Borneo, betapa hebatnya projek-projek ini untuk kepentingan rakyat. Hari ini diteruskan. Hari ini juga kita tengok bagaimana PMX hari ini mengikuti satu persatu produk-produk Najib. Macam-macam dah. Jadi kita dah tengok banyak perbahasan. Aku nak sebut-sebut secara random aja benda ni. Sebab kita tak boleh nak berbual secara fakta. Kalau nak kira 1 jam kita boleh bual. Tapi kalau nak sebut, rakyat dah tahu, rakyat dah rasa zaman Najib macam mana. Zaman Mahathir, kemudiannya zaman Muhyiddin, zaman Mail Sabri dan hari ini PMX. Makin susah. Tapi kenapa? Sebab kerakusan dan ketaksupan ahli politik. Dan hari ini yang baru-baru naik ni begitu juga. Nak masuk politik sebab nak kaya. Tak ada. Rakyat jangan membohong. Oh, kalau dalam ceramah, apa dia buat? Tuan-tuan, puan-puan, jika kita menang, kita akan janji, kita akan bantu rakyat, kita akan menoktahkan kemiskinan, kita akan bagi itu ini, bukit, rimau, segala kita nak bagi. Tapi bila dah dapat, rakyat terus terkutang-kanting di bawah, ahli politik pergi merata dunia berpusing, enjoy, lepas tu letak gambar, konon-konon sedang berkhidmat, konon-konon sedang bekerja untuk rakyat. Sebab tu aku tadi nak sentuh ahli politik yang macam Zafrul, Najib. Mereka datang dalam politik dah kaya pun. Mungkin ada ramai lagi, tapi taklah seramai mana pun kalau kita tengok. Yang betul-betul ada aset. Yang aku tak rasa dia nak masuk politik sebab nak duit. Bukan nak puji-puji Zafrul buat apa. Tapi sebenarnya kepentingannya begitu. Dia masuk pun dia seorang profesional. Seorang profesional dalam keuangan. Menjadi Menteri Keuangan. Tapi kalah, tak diberi ruang. Kemudian hari ini dilantik lagi menjadi Menteri MITI. Dan aku tengok dia, dia rajin dan dia banyak berfikir bersama tim-tim dia untuk memberikan satu impak ataupun satu laporan baik mengenai kementerian dia kepada kerajaan dan rakyat. Tu habis untuk Zafrul lah, bukan nak puji Zafrul lah. Tapi apa yang aku nampak hari ni, inilah dia politik. Dan aku sebelum habis 3 minit ada, aku nak buat 10 minit je. Aku nak sentuh tentang hari ini sebahagian daripada kerosakan ahli politik. Semalam baru nanti aku bagi satu video lagi yang ini. Semalam baru dikeluarkan di berita tentang 28.5 bilion duit kita mengalir keluar sepanjang tahun yang bersamaan dengan 78 juta sehari dibawa lari oleh warga asing. Ini warga asing ni dia masuk setiap hari. Dan hari ini juga, kalau dulu dia orang sebut Zahid. Kemudian zaman Muhyiddin sampai hari ini zaman PMX, tetap masuk warga asing tak terkawal. Kenapa? Setiap orang warga asing, setiap kepala warga asing yang masuk ni ada gaji untuk orang-orang tertentu. Tak kira lah menteri ke, pegawai ke, supol ke, tak kira lah. Tapi ada gaji. Hari ini, jumlah mereka yang disebut oleh Bank Negara ni mendedahkan sebanyak 28.5 bilion ni, hilang sepanjang tahun ni, dibawa lari oleh warga asing ni. Ini hanya figure yang ditrace oleh Bank Negara. Belum kira yang bawa by hand. Sekali balik, seorang boleh bawa 10-15 ribu. Berapa ramai orang balik, keluar dan masuk. Belum kira yang dihantar seruduk pakai kontena. Belum hantar kira pakai kapal. Dan ini sebenarnya yang kita selalu sebut dan kami selalu bising ialah inilah anai-anai pemakan rumah kita, tiang negara ni dimamah, dikunyah, ditelan dan akhirnya rakyat yang menjadi mangsa nak roboh ni. Dan apa yang dulu tuanku sebut ni, inilah yang kita nak dengar. Kita berdoa lah semoga dulu tuanku bila jadi yang di-Pertuan Agong nanti, dia akan merembatlah pada aku,
manusia-manusia, aku kan cakap maki korang marah aku, tapi aku cakap ni manusia tak berguna ni. Upah orang, upah sahabat trooper, upah itu ini untuk menguncang-ngacirkan negara. Sanggup berhabis duit berjuta nak pemilihan. Tapi bila jadi adun, jadi ahli parlimen, nak keluar dari poket sendiri. Haram. Tak ada. Pembohong. Tapi kalau pemilihan, kalau nak jadi wakil rakyat, nak jadi ketua bahagian, nak jadi itu ini, berjuta duit habis. Lepas dapat jawatannya, mampuslah korang semua. Dan diorang pun berpusu-pusulah ke parlimen, ke pejabat-pejabat kerajaan, ke pejabat-pejabat menteri, mengekori menteri-menteri untuk apa? Untuk dapat projek. Dan kemudian mereka ni mengumpul wang dan mengumpul wang. Akhirnya mendapat tempat pula menjadi timbalan menteri, menjadi pengerusi GLC dan sebagainya. Dan akhirnya menjadi menteri. Inilah sampah yang ada hari ni, tuanku. Ini realiti. Bukan cerita-cerita kosong. Kita tak payah nak buka buku fakta. Tahun berapa PAS tubuh, tahun berapa UMNO berpecah, tahun itu tak payah. Tengok aja apa berlaku selepas zaman kejatuhan Najib dan tengok hari ni apa berlaku pada negara ni. Walaupun korang boleh pakailah dunia ekonomi merudum, peperangan, COVID, bullshit. Tak payah sembang. Ini bukan cerita dia. Cerita dia hari ni ialah kerakusan ahli politik baru dan lama. Itu yang tukun-tukun tua tu, yang hari ni yang sibuk nak jadi Perdana Menteri lagi tu. Tak habis-habis. Jadi mereka menggunakan kekayaan yang mereka kumpul hasil daripada rampasan duit rakyat. Dan hari ini mereka terus menjadikan negara ini kucar-kacir dan huru-hara untuk memberikan mereka tempat lagi dalam pemerintahan pada penggal-penggal yang berikutnya. Jadi terima kasih Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor Bakal Tuan Agong. Semoga dalam pemerintahan Tuanku nanti kita akan diberikan perubahan besar. Boleh-bolehnya hari ini sebagai ketua keluarga, ketua negara Malaysia kita yang tak berapa besar ni, Tuanku ajarlah orang-orang politik jahat ni, dan kalau perlu dibuang negara je, Tuanku. Sebabnya mereka tidak memberi manfaat kepada rakyat. Mereka hanya menyamun, mereka hanya menyusahkan lagi rakyat. Dan kita rasa Tuanku terkenal satu persatu siapa yang disebutkan oleh rakyat sebagai penyamun dalam negara, perosak dalam negara. Jadi doa kami sebagai rakyat yang paling bawah, yang kata orang yang tidak ada kepentingan selain untuk menjadi untuk selain daripada untuk meneruskan kehidupan, kita mohon Tuanku untuk bertindaklah. Moga Allah beri kekuatan kepada Tuanku, kesihatan yang baik, dan berikan Tuanku satu kekuatan untuk melawan ahli politik jahat ni. Itu saja daripada hamba patik rakyat paling bawah. Terima kasih Tuanku kerana prihatin terhadap rakyat. Moga apa yang Tuanku sebutkan ini akan menjadi kebaikan untuk kita seluruhnya rakyat negara Malaysia ni, rakyat Tuanku. Okey, itu saja daripada aku. Bye bye. Assalamualaikum.